Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin hadirat pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kali ini kita akan bahaskan pengajian ilmu usul fiqh, iaitu tentang hukum syarak. Bermaksud hukum syarak ini adalah salah satu cabang daripada ilmu usul fiqh. Dan dalam ini kita akan melihat apa yang kita akan belajar di sini, antaranya kita nak mengerti apakah maksud hukum syarak. Yang kedua, kita nak memahami jenis-jenis kitabullah. Yang ketiga, kita nak memahami ataupun pembahagian hukum syarak melalui nas-nas yang tertentu. Sesungguhnya kita akan dapat melihat kepentingan pensyariatan hukum syarak kepada manusia. Dan kita akan cuba mencarikan resolusi ataupun solusi usaha dan tindakan untuk menjadikan hukum syarak sebagai panduan dalam kehidupan. Inilah yang kita akan dapat insya-Allah. Maka kita akan lihat dalam ini apa yang perlu kita tahu, iaitu pengertian hukum syarak. Hukum syarak, kita akan lihat perkataan hukum dulu. Hukum ini bermaksud kata putus atau kata putus ataupun keputusan. Itu bahasa asalnya gitu. Makna asal dia gitu, keputusan. Ini makna asal lah. Kata putus, keputusan. Kalau syarak pula dipahami maknanya adalah jalan, cara ataupun aliran. Jadi kita nampak maknanya gitulah. Hukum, kata putus, cara dan sebagainya. Itu dari segi bahasa. Namun dikira kita nak tengok hukum ni, kita nak lihat lebih kerangka yang lebih besar. Apakah makna secara istilahnya apa? Maksudnya kitabullah, khitab Allah tu maksudnya bicara Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Sama ada berbentuk tuntutan al-iqtida ataupun pilihan at-takhyir atau keadaannya al-wadhi'ah. Jadi tengok sini, bicara Allah ataupun hukum-hukum Allah ataupun arahan-arahan Allah, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang berkaitan perbuatan mukallaf. Maksudnya mukallaf ni apa? Orang yang dah boleh dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya mukallaf. Ataupun kita panggil mukallaf ni satu bebanan. Bebanan. Tanggungan. Bebanan ataupun tanggungan. Tanggungan. Bagaimana kalau kita baca dalam Quran tu, Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani melainkan seseorang itu mampu melakukan. Itu maksudnya taklif. Maksudnya orang tu dah boleh dipertanggungjawabkan dosa dan pahala. Itu maksud dia lah. Sama ada berbentuk iqtida, satu pelaksanaan tuntutan tu. Kita akan tengok tuntutan melakukan ataupun tuntutan meninggalkan ataupun pilihan ataupun keadaannya. Nanti kita akan tengok satu persatu apakah tiga hukum ni. Namun demikian kita akan tengok dalam untuk masa sekini kita akan lihat dua perkara saja. Hukum al-wadai ataupun hukum taklifi. Hukum wadai, hukum taklifi. Ada dua lah. Jadi tengok kat sini jenis-jenis khitab. Yang utamanya kita akan lihat pada al-iqtida. Yang kedua kita akan lihat pada al-wadai. Di sini ulama sebahagiannya meletakkan 4. Ada meletakkan 7, tak apalah. Di sini ada 4 lah. Kita bagi sini ada ijab, tahrim, karahah, nadbu. Ijab tu wajib, tahrim tu haram, karahah tu makruh, nadbu tu sunat, harus. Tahrim tu pilihan, kita akan tengok nanti. Al-wadai itu sebab, maksudnya al-wadai secara asasnya iaitu sebab ataupun adanya syarat untuk melakukan. Adanya sebab
mengapa dilakukan. Itu maksudnya al-wadi'. Apa? Kita akan tahu satu-satu insya-Allah. Maka kita akan lihat dahulu dari segi hukum al-iqda'. Maka di sini kita akan lihat bagaimanakah hukum syarak ini yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Kerana kita ini adalah manusia. Kita ini hamba Allah SWT. Kita ini ada tuntutan yang perlu dilakukan. Kita ini ada tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perkara. Kerana kita ini manusia. Kita ini ada Allah. Kerana Allah itulah mencipta kita. Maka kita kena mematuhi, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Dan kita kena mesti meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Maka ulama telah menggarisbawahi beberapa jenis khitab supaya kita dapat meneliti bagaimanakah hukum ini diaplikasikan bagi manusia yang mukallaf. Kalau kita tak ada ini, kita takkan dapat faham mana satu yang wajib, mana satu yang haram, mana satu yang makruh. Adakah semuanya wajib? Adakah semuanya makruh? Adakah semuanya sunat? Tidak begitu. Maka kita akan melihat di sini ada tuntutan yang wajib dilaksanakan, ada tuntutan yang tak boleh, haram kena tinggalkan, ada tuntutan nak buat boleh, tak nak buat tak dapat apa, ada tuntutan yang nak buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat apa. Itulah yang kita akan lihat dalam jenis-jenis khitab Allah Azza wa Jal. Okay. InsyaAllah akan datang saya akan menerangkan tentang pembahagian hukum syarak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.